Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kak Nur Aziza. Apa? Akak sambung tahun ni. Akak sambung study dekat USIM. Tahun ni baru first year. Means tahun ni akak baru 19 tahun lah. So hari ni akan nak share story sikit lah about myself. Macam mana dulu waktu akak form 1, form 2, form 3, akak selalu dapat bottom 3 dalam kelas. Tapi waktu akak form 4, form 5, akak dapat top 3 dalam kelas. Alright, so akak dulu waktu form 1, form 2, form 3, akak pemalas sangat pergi sekolah. Macam tak ada tujuan pun. Datang sekolah sebab tujuan akak nak jumpa kawan je. Nak belajar tu langsung tak ada. So buku-buku pun, buku teks akak tak bawa pun. Beg akak kosong kalau lagi sekolah. Sampai kawan akak pun annoying sebab tiap kali nak belajar kena share buku dengan dia. So itulah perangai akak waktu form 1, form 2, form 3. So sampailah satu masa ni yang buat akak tergerak hati untuk nak belajar sebab ada something happen tau. Okay, so macam ni cerita dia. Time tu akak kat rumah. Baru-baru je bangun tidur kan. So tengah mamai bangun nak keluar. Daripada bilik akak nak keluar pergi rumah tamu. Lepas tu, time tu akak tak perasan mak akak tengah sapu. And akak tersepak sampah yang dah mak akak sapu tu. And perkataan yang keluar daripada mulut mak akak time ni, yang time dia marah lah, yang buat akak tergerak hati nak belajar tau. Sebab dia kata, ya Allah. Sebab dia kata macam ni, sebab dia kata, Aziza, awak ni tak ada satu pun benda yang mak boleh puji. Macam tu lah. Sekejap, akak fikir pernah nangis dah. So mak akak cakap macam tu tau, dia kata, Aziza, awak ni tak ada satu pun benda bagus yang mak boleh puji. So akak berlagi, masuk bilik terus nangis lah kan. And then, so time akak nangis tu lah, baru akak perasan. Itulah apa aku buat selama ni. Datang sekolah dah lah tak belajar. Kat rumah pun tak tolong mak langsung. Macam tu. So time tu lah baru akak sedar. Yang selama ni akak buang masa je, sia-sia je. So that's why lah after tu, barulah bila akak datang sekolah, barulah ada niat nak belajar. Tapi time tu, yang time ni, lagi seminggu nak PTQ rasanya, barulah akak dapat tergerak hati nak belajar tu. So macam nak belajar balik syllabus dari form 1, form 2, form 3 dalam waktu seminggu tu memang tak lah kan, tak boleh. Tapi tak apa, akak redha je. Akak buat je yang terbaik. So waktu PT3 tu akak jawab je dengan apa yang akak dah belajar waktu seminggu tu. So waktu result PT3 pula, akak dapat 2A je. Akak ada B, ada C, ada D, ada E pun ada. Result PT3. So kan waktu after PT3, after ambil kita result PT3, kita ada isi borang kan, macam nak pilih kelas mana. So time tu, akak tengok lah, akak memang dah niat tau nak masuk kelas majah. Tapi kat situ syarat kelayakan dia kata at least kena 5A. Tapi time tu akak dapat 2A je tau. Tapi tak apa, akak tulis je majah, kelas majah as akak punya pilihan pertama. So time akak tengah isi borang tu, akak dengar ada kawan akak kat belakang tu, dia cakap, weh tengok tu Aziza, dah lah dapat 2A je ada hati nak masuk majah. So macam, memang time tu rasa nak nangis lah, tapi memang betul apa dia cakap, akak dapat 2A je, lepas tu ada hati pula nak masuk majah. Tapi tak apa, time tu akak berazam, akak nak tunjuk dekat diorang yang akak boleh buat, yang akak boleh berubah daripada macam ni jadi macam ni, macam tu. So time tu akak tak nangis lagi, tapi akak nangis, yang memang nangis teruk waktu tunjuk result PT3 tu dekat parents. So macam, okay, time tu akak dah sampai rumah and then bagi result tu dekat parents. Time tu parents akak dia macam expectation dia tinggi tau. Sebab kerja-kerja akak yang lain semua time tu, result dia semua gempak-gempak. Macam dapat 7A, dapat 6A, dapat 8A semua tu.
Tapi sampai akak dapat 2A je. So bila akak ingat balik muka diorang yang kecewa tu, ya Allah, sedih sangat. Sebab itulah time tu akak masuk bilik, akak nangis. Ya Allah, akak nangis 3 hari tau. 3 hari non-stop. waktu makan pun nangis, waktu mandi pun nangis juga. So time tu memang rasa down gila. Sebab tak ada siapa pun yang macam, entahlah akak rasa down sebab akak kena banding-banding dengan cousin-cousin yang lain. Tapi nasib baik time tu, ada seorang senior akak ni, dia cakap macam ni tau. Aziza, tak apa. It's okay. Awak kena tengok awak punya result tu bukan sebagai kegagalan. Tapi awak kena tengok result awak tu sebagai permulaan awak untuk capai kejayaan. Dia cakap macam tu. So, dekat situ lah akak tukar mindset. Akak cakap, okay Aziza, tak apa. Memang kali ni kau gagal. Tapi after ni kita start daripada bawah. Slow-slow awak boleh buat macam tu lah. So, apa yang akak selalu buat kan? Apa yang akak perasan waktu perbezaan waktu akak form 1, form 2, form 3 dengan form 4, form 5. Akak rasa ada satu je. Waktu akak form 1, form 2, form 3 tu, akak malas tau. Waktu form 5, dia jadi rajin. So actually, akak rasa kalau awak nak berjaya, awak sendiri yang kena usaha sendiri. Awak sendiri yang kena ubah diri awak ke arah kebaikan. Maksudnya, awak kena buang sikap malas tu. Sebab kalau awak rajin, contoh rajin datang kelas, rajin catat apa yang cikgu cakap, rajin buat latihan, semua rajin, insya-Allah awak boleh. Sebab Allah pernah berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. So kalau awak tak tahu awak nak ubah diri awak tu daripada mana, awak ubahlah daripada segi awak solat. Sebab bila awak perbaiki solat awak, Allah akan perbaiki awak punya hidup. So macam itulah. So tips belajar yang akak selalu guna, before Cikgu Lani nak masuk kelas, before nak belajar subjek maths, biasanya akak akan tengok dulu subjek apa yang kita nak belajar sekarang. Macam tu. Lepas tu, after je cikgu habis ajar, kita terus buat latihan. Kalau ada soalan, time tu terus tanya. And of course, awak kena fokus. Yang penting, rajin. Okay, teacher. Okay, teacher. Okay, terima kasih Aziza. Perkongsian yang sangat memberangsangkan lah. Cikgu harap dengan perkongsian tips yang diberikan oleh Aziza boleh buka mata, boleh buka hati, boleh buka minda adik-adik Aziza, insyaAllah boleh cemerlang sehebat Aziza, insyaAllah. Terima kasih Aziza dan cikgu doakan semoga Aziza terus maju jaya, cemerlang di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Terima kasih Aziza sudi luangkan masa. Ya, cikgu, terima kasih. Okay, rindu kat awak. Saya pun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, itu saja. Itu tadi perkongsian daripada Kak Aziza. So memang betul lah Azizah ni seorang yang sangat rajin, sangat peka apa saja. Sampai kalau apa saja nak cakap, nak kata peka sangat tu, kalau cikgu dia tukar kasut pun dia tahu kasut apa cikgu pakai semalam, kasut apa cikgu pakai hari ni. So dia memang sangat peka lah kot. Okay, so seterusnya, okay, sebelum kita pergi ke bengkel, cikgu ada benda nak awak buat. Okay, sekejap Okay, cikgu share link dekat awak. Okay, sekarang cikgu nak minta awak check dekat chat masing-masing. Okay, tengok dekat chat. Cikgu ada bagi satu link. Okay, klik link tu.
Lepas tu tolong respon dengan satu perkataan sahaja. Okay, boleh respon. Cikgu dah bagi link tu, awak klik link tu. Okay. Ikan, nak kenapa ikan pula? Complicated. Okay, soalan cikgu adalah satu perkataan yang dapat digambarkan apabila anda dengar sahaja tajuk fungsi trigonometri. Susah. Sin, banyak formula. Kena teka, pening, complicated. Tangent, sin, cos. Okay, graph, betul. Rumitnya. Macam susah. Persamaan. Oh, ada yang wow, bagus, that's good. Best, bagus. Give up, okay. Alamak, okay. Pembuktian, ya, betul. Senang, mengilurukan. Okay. Teruskan. Boleh bagi apa saja, seram. Oh, ni macam horror film lah ni, seram ni. Confusing. Okay. Apa lagi tak tahu? Okay. Proven. Formula. Kena belajar one by one. Okay. Menarik. Yes, tajuk ni memang menarik. Boleh lah. Okay. Papa Roger. Yelah, tak siap memang kena Roger lah homework tu. Termenung. Kenapa termenung tu? Steady. Okay, so ini adalah, okay, dah 56 orang respon. Okay, that's good. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so cikgu stop sharing sekejap. Okay, so bila dengar saja perkataan ataupun tajuk fungsi trigonometri, dia macam filem seram dia tak seram pun, trigonometri ni bukan tajuk yang seram pun. Okay, so insyaAllah bengkel hari ni kita akan sama-sama bantu. Cikgu-cikgu yang ada hari ni akan sama-sama bantu awak untuk awak lebih memahami apa tu tajuk fungsi trigonometri. Okay. Bila kita sebut saja fungsi trigonometri, benda pertama memang betul lah awak cakap, formula dia banyak. Okay, actually tak banyak pun sebenarnya. Sebab formula tu semua ada gunanya. Kalau tak ada, awak tak boleh buat. Kalau awak tak ada formula kat situ, kita macam stuck lah juga sebenarnya. Sebab idea tu sebenarnya datang daripada formula. Kita nak start apa-apa, kita refer formula dan benda tu insyaAllah akan boleh initiate dan kita tahu, oh macam ni nak buat. Tapi adalah caranya. Macam selalu, kalau cikgu selalu cakap dekat awak, dalam kelas ke kat mana-mana saya selalu cakap, kertas soalan tu sebenarnya ada jawapan. Dekat atas kertas soalan tu, awak tenung je awak tahu jawapan dia apa. Tapi seperti yang cikgu cakap lah, dia bukan tenung-tenung biasa. Dia kena tenung dengan makna. So kita tak boleh. So nak tenung dengan bermakna tu, kita kena ada ilmu dulu. Okay, so tanpa melengahkan masa, so cikgu akan present. Kita punya, okay sekejap soalan, so kita akan terus kepada soalan yang pertama. Okay, so soalan pertama hari ni yang cikgu nak share, okay ni yang awak cakap tadi tu, formula trigonometri banyaknya, betul tak? Awak ada identity, awak ada double angle, betul? Cos 2A, cos tangent 2A, awak ada formula penambahan dan awak juga sebenarnya ada satu lagi half angle. So actually half angle ni, kalau awak tengok soalan sekarang banyak guna half angle. Okay, half angle ni sebenarnya asalnya daripada double angle je. Okay, half angle. So kalau ni saya tersentuh sikit lah untuk half angle. Half angle ni datang daripada double angle. Senang saja. So ni daripada half angle awak tukar sahaja yang ni bahagi dengan 2.
So dia hanya tengok dekat sudut je, bahagi 2, bahagi 2. So dia akan jadi cos A sama dengan cos kuasa 2 setengah A tolak sin kuasa 2 setengah A. So maknanya half angle ni berasal daripada double angle. So double angle tu awak bahagikan 2 pada sudutnya sahaja. Jangan usik cos, jangan usik yang ni. Yang kita usik hanya pada dia punya sudut sahaja. Itu asalnya half angle. Okay, so jangan takut bila macam cikgu tak ada pun half angle dalam soalan, dalam lampiran formula. Ya sayang, memang tak ada. Sebab apa? Sebab kita boleh dapat daripada double angle. Sama juga dengan kuartal. Dalam statistik yang diberi hanya formula median, mean, betul tak? Kuartal kedua. Tapi cikgu kat soalan suruh cari kuartal 1, suruh cari kuartal 3. Sebenarnya kita boleh improvise formula itu sahaja. So jangan rasa macam AdMed ni macam something yang macam tak boleh. Tak, sebenarnya boleh. Kita kena tahu caranya sahaja. Okay. So cikgu tak nak bebe-bebe banyak sangat sebab kita nak pergi kepada soalan kita. Okey, ini merupakan soalan Terengganu, pertengahan tahun sekolah Terengganu. Okey, soalan pertama dia kata lakarkan graf bagi Y sama dengan 3 sin 2X tolak 1 untuk, okey, kita kena cek domain dia juga. Domain dia penting. Domainnya adalah X lebih besar atau sama dengan 0, X lebih kecil atau sama dengan pi. Okey, domain tu tak apa. Kita letak dulu tepi. Maksud saya bukan eliminate terus. Kita letak dulu tepi. Kita tengok dulu pada apa graf yang kita nak sketch, apa graf yang kita nak buat. Okey, saya nak bagi tips ke awak. Bila sebut perkataan sketch, jangan sesekali awak angkat tangan, minta graf paper sebab awak nak lukis graf ni. No. Kalau awak guna graf paper, contoh awak buat atas graf paper, maksudnya every single point, titik-titik yang awak sketch tu mesti betul. Plotting awak mesti betul. Itu masalah dia kalau awak lukis. So bila sebut lakar, boleh je lakar atas kertas kajang ataupun kertas soalan, kertas jawapan booklet answer yang diberi ketika SPM. So jangan tiba-tiba pergi angkat tangan pula minta graph paper. Okay, so which is tu salah besar dalam hidup. Okay, so bila dia sebut lakar graf Y sama dengan 3 sin 2x tolak 1. Okey. Kita jangan takut, jangan gabra tak tahu nak buat macam mana. Cikgu saya pandai lukis sin x je cikgu. Bila ada 3 kat depan, ada 2 dekat tepi x, lepas tu ada pula tolak 1, saya dah tak pandai. Kita tengok satu persatu. Benda ni kita boleh explore. Okey. Benda pertama awak tengok perkataan sin ni. Sin ni apa? Oh, ni shape dia. Ni bentuk dia. Okey, bentuk sin macam mana? Oh, saya selalu cakap sin ni macam cacing. Okey, sin ni cacing yang ada 2 bonggol. Satu bonggol atas, satu bonggol bawah. Kalau kita buat garis nombor kan. Satu bonggol atas, satu bonggol di bawah. So maknanya satu cycle akan ada 2 bonggol. Selalu saya cakap macam tu. Okey. Satu kita tengok pula belakang. 2x. 2x ni apa? Oh, ini adalah cycle. Cycle tu apa? Bilangan cacing kita. Ada berapa ekor? So maknanya satu cacing ada 2 bonggol. Satu atas, satu bawah. Kalau 2 cycle maknanya ada 2 ekor. Betul tak? Ada 2 ekor. So 2 ekor maknanya 2 bonggol atas, 2 bonggol bawah. Kita tahu dah. Oh, okey, cikgu cakap satu sin, satu cycle seekor cacing. Kalau 2x, 2 cycle, 2 ekor cacing. So bila 2 ekor cacing ada berapa bonggol? 2 atas, 2 bawah. Dan kedudukannya berselang-seli. Atas bawah. Okey. So seterusnya depan. 3 ni. 3 ni siapa ni? Ni amplitude. Amplitude ni apa Oh, tinggi cacing kita. Tinggi bonggol cacing kita. Nak tinggi mana? So, kalau ke bawah, nak turun sejauh mana? So, maknanya dia akan reflect positif and negative. Okay. So, last kali dekat belakang ni, tolak 1. Tolak 1 ni apa? Ini adalah shifted. Shifted ni apa? Okay, kita nak shift graph kita. Kita shift graph, ada
dua je cara dia. Sama ada kita tolak naik atas ataupun kita buat turun dia ke bawah. Okey. Kalau kita tolak naik atas, okey, kalau kita nak naik atas, biasanya dia akan cakap plus. Okey? Kalau kita tolak dia turun bawah, dia akan cakap tolak. So sekarang tolak. Tolak ni kena bawa turun bawah. Okey, cikgu ada satu. Satu ni maknanya satu kali kita bawa turun dia. Kalau dia kata tolak 2, maknanya kita tolak dia 2 kali. Kalau dia kata tolak 3, kena tolak 3 kali. Macam tu. So maknanya kita tahu dah, bahagian-bahagian dia. 3 kat depan siapa, bentuk siapa, kita ada cycle berapa, kita nak buat shifted berapa. Faham? Boleh? Okey. Selepas itu, kita tengok domain kita. Okey sayang, tengok domain. Domain dia biasanya normal domain is until 2 pi ataupun 360 darjah. Okey, normal domain awak adalah 2 pi ataupun sampai 360 darjah. Bila 360 darjah adalah bersamaan 2 pi, maknanya graf yang dia sebut ni, ni formula yang dia bagi ni, persamaan trigo yang dia bagi ni respect kepada 2 pi. So kalau awak lukis semua ni, dia mesti respect pada 2 pi. Maknanya 2 cycle tu adalah untuk 2 pi. Okay? So bila dia kata hanya pada pi, maknanya kita potong separuh. Betul tak? Pi sebab 2 pi ni sama dengan 360 darjah. Bila pi, ia adalah 180 darjah. So half. Betul tak half? Bila half, maknanya tadi kita ada 2 cycle. Kita boleh nampak dah sebenarnya. Benda ni kita boleh tahu. Bila 2 cycle, cikgu kata apa? Okey, ini kita lakar dulu bodoh-bodoh dulu. Tak adalah cerdik lah, lakar cerdik. Tak boleh lakar bodoh-bodoh. Okey. So, kita lakar. 2 cycle cikgu kata ada 2 ekor cacing. Seekor atas, bukan seekor atas. 1 bonggol atas, 1 bonggol bawah. Okey, 1. 1 bonggol atas, 1 bonggol bawah, 2. Okey. So bila 2, ini adalah respect pada, ni adalah paksi X ini adalah daripada 2 pi. So maknanya start daripada 0 itu 2 pi. Okay, so sekarang domain awak tadi cakap sampai pi. So bila pi kat mana? Ni pi tengah-tengah, betul tak? So nanti graf awak akan kena cut kat sini. So kat belakang ni tidak perlu. Maknanya aku kena lukis 1 ekor je cacing. Awak pun akan tanya, cikgu tapi dia kata kena buat 2 ekor cikgu sebab 2x. Kenapa tinggal 1 ekor je cacing cikgu? Okey, kenapa? Sebab bukan saja respect pada persamaan trigo, kita juga kena respect pada domain yang dinyatakan. Okey, boleh? Faham? Okey, satu lagi. Biasanya graf sin ni dia keliru dengan graf cos. Betul tak? Bila dia sambung cos tu banyak-banyak, dia akan jadi nampak macam sin kalau sekali pandang. Kita rasa macam, cikgu saya tak boleh bezalah sin dengan cos. Sayang, senang saja nak beza sin dengan cos. Okey, awak tengok perkataan sin. Sin ni kalau dalam bahasa Inggeris, sin ni kalau maksudnya dalam bahasa Melayu, berdosa. Betul tak? Berdosa. Okey, so awak ingat orang berdosa ni tak ada pahala dek. Kurang pahala. Tak ada. So maknanya ingat, kosong pahala. So maknanya graf sin akan keluar daripada nilai kosong. Ingat sin, banyak dosa, kosong pahala. So dia keluar daripada sin. Awak ingat benda tu. Okey, boleh? Okey, so sekarang kita nak lukis. Ni nak lukis comel-comel lah ni. Nak lukis comel-comel ni cikgu cerita macam mana cikgu nampak. Itu cikgu cakap. Awak tengok soalan, awak boleh bayang. Dia macam hologram tau. Duduk kat kepala awak, kat atas tu awak dah boleh bayang. Graf aku nak lukis sekejap lagi macam mana. Bukannya ambil pensel, ambil pembaris, tak. Lepas tu tak tahu nak pergi mana. Tak. Sebab tu cikgu kata the power of eyes. Maknanya awak pandang soalan, aku dah tahu dah aku nak buat apa. Sebab apa? Kita faham every single nombor dan trigo, shape trigo yang dia cakap tu. Okay? So, sekarang kita, cikgu nak keluarkan pembaris cikgu sekejap. Sungguh panjang pembaris ini. Sekejap. So, kita keluarkan. Ni paksi X. Ni paksi Y. Lukis boleh tak lukis cincai-cincai? Boleh tak kita lukis cincai-cincai?
Cikgu nak tanya, boleh tak? Awak boleh je buka kamera, buka mic, boleh tak kita nak lukis cincai-cincai? Tak. Tak boleh. Walaupun lakar, cikgu lakar je kan? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh cincai-cincai. Maksud saya tak adalah cincai bonsai macam asal boleh je tak. Awak tahu tak, sebagai pemeriksa SPM, cikgu nak bagi tahu. Kita orang sanggup, kita orang kena buat apa kalau tengok graf yang macam tak sure benda ni budak ni terlebih ke, terkurang ke. Cikgu-cikgu pemeriksa ni dia kena ambil gambar jawapan tu, kita orang enlarge, magnify dekat phone kita orang untuk tengok betul tak dia orang terlebih ke terkurang. Sampai macam tu nak tengok betapa jitunya graf awak walaupun nama dia lakar. So it's not easy untuk dapat markah, tapi boleh dapat markah dengan perfect bila kita tahu step dia. Okay. Maksudnya kena ukur dengan pembaris ke? Maksudnya kena ukur dengan pembaris. Okay, maksud saya macam ni. Awak tahu graf sin, tak adalah sampai nak ukur berapa cm, tak adalah sangat. Okay, maksud saya macam ni. Okay, awak tahu dah graf awak sin mesti macam ni, betul tak? Okay, tak boleh lah satu kurus tiba-tiba kat sini mengembang terlebih makan. Tak boleh. Biar awak kontrol tangan awak. Sebab tu saya kata practice make perfect. So kena banyak kali buat. So lukis tu biar sama besar, nampak. At least bila kita pandang dengan mata kasar ni, awak tak adalah pemeriksa tu sampai kena ambil gambar nak magnify awak punya jawapan. Dia dah nampak dah lebih kurang cantik dah budak ni buat ni. Okay? Alright. So cikgu ajar lukis dulu daripada depan ni dulu. Yang shifted tu nanti. So cikgu ajar ni dulu. Okay. Tapi walaupun 2 cycle cikgu dah cakap tadi half, so cikgu lukis cycle ekor cacing saja Okey, katakan awak macam ni, saya nak bagi tips kat awak Awak dah tahu dah, awak kan akan lukis atas kertas kajang, betul tak? So, kertas kajang awak dah ada dah, garis-garis, betul tak? Baris-baris garis tu kan? So awak buat, satu garis tu makna 1 cm, makna 1, allocate 1. So maknanya, okey ini baris pertama 1. Baris kedua awak tahu ni 2. Ni baris ketiga ni 3. Tu maksud saya. Awak tak payah nak tarik-tarik. Awak buat pada garis. Nanti awak senang. Oh aku tahu graf aku, lengkung aku tak boleh keluar daripada garis tu. Senang awak nak kontrol. Faham? Okey. Yang sini pun sama jugalah awak guna garis awak punya kertas kajang tu. 2, -3, -4. Saya nak ajar awak lukis. Saya tak nak awak hilang 1 markah pun kat sini. Dia senang gila nak dapat markah. Okey. Lepas itu, ni nak cantik, awak punya sengat paksi X nak cantik, kalau graf tu akan nampak tak adalah kurus sangat, tak adalah gemuk sangat, awak ambil pembaris, awak kira 1.5. 1.5 cm. So graf awak akan cantik. So awak ambil pembaris awak lakarlah ni 1.5 cm. Awak ambil 1.5 cm. So dia memang akan cantik. Okay? So, kat ujung ni kita akan buat paksi X. Okay. Lepas itu, awak pun tahu, okey 3. So kalau awak rasa ni saya buat garis ni sebab saya tak ada garisan. So saya buat garis. So saya tahu saya punya maksimum dan minimum saya tak boleh lebih daripada garis ini. Awak tak perlu buat lah nanti. Awak tak perlu buat sebab ni saya buat sebab saya tak ada garis. Okay. So 1, kontrol elok-elok tangan mesti keluar daripada kosong. Okay, naik atas, turun. Okay, turun ke bawah. Naik atas. Okey, saya nak cakap benda apa yang saya kata dia magnify sangat tu. Benda pertama, okey. Sebelum saya cakap benda tu, saya nak kena bagi tahu dulu label. Sayang, dalam SPM dia nak paksi. Okey, awak tulis X and Y, settle. Tengok axis clear, cantik. Axis awak betul. Alright. Next, apa yang dia nak tengok? Dia nak tengok dekat axis paksi X tu. Dek, awak tahu tak dia nak tengok kat mana? Dia nak tengok depan ni wajib ada kosong. Hujung ni ada pi. Cikgu, kalau saya tak label tengah tolak markah ke? Awak tak label tak apa. Tapi kalau awak label salah N kosong. P kosong, dia bukan N, dia P. P kosong. So selalu saya cakap, kalau awak tak yakin nak letak sengat-sengat tu, awak tak payah letak apa sengat. Sebab tu saya ajar awak kira bonggol cacing. So awak tahu, walaupun aku tak tahu nak baca sengat, tapi aku tahu ada berapa bonggol, so awak tak akan salah buat.
Sebab apa? Kalau awak label pada sengat tu salah, dia akan tolak markah. Sebab dalam SPM, dia hanya akan tengok kosong dengan pi dekat belakang sahaja. Syarat mesti starting ada kosong, hujung mesti ada. Tengah tak label, tak apa. Nak label lagi bagus tapi syarat wajib betul. Faham? Okey. Dah siap belum graf kita ni? Cikgu, kenapa dua ekor tinggal seekor? Okey, sebab domain kita hanya pada pi sahaja. So kita kena bunuh lagi seekor. Tinggallah seekor cacing. Okey, adakah graf kita dah siap? Belum, sebab graf kita tak consider shifted lagi. Okey, cikgu, saya tak nampaklah nak shift. Okey, shifted kita -1. Maknanya awak kena pump graf awak ni turun ke bawah. Okey, macam mana kita nak pump dia turun ke bawah? Okey, senang sahaja. Kalau awak rasa awak tak boleh tengok dengan mata kasar, kita buat satu persatu, kita plotting. Tapi plotting tak adalah plotting macam over-over sangat. Saya ambil yang simple-simple je. Okey, plotting saya dekat mana? Biasanya saya akan tengok pada titik ni. Okey, yang senang-senang kita nak tengok. Okey, bermula dengan kosong. Kosong tolak 1, dia akan turun ke bawah. -1. Betul tak? 3, atas, puncak dia. Titik maksimum dia. 3 tolak 1 akan turun ke bawah. 2. Kosong balik. Kosong jadi -1. Yang ni -3 turun lagi bawah. -4. Kosong turun -1. Nampak tak? Tu cara saya shifted kan. Saya turunkan dia. So bila awak turunkan dia, insya-Allah awak akan turunkan dengan yang paling betul. Sayang, shifted jangan turunkan graf. Turunkan graf habis lingkup, sadaqallahul azim. Graf awak maintain, paksi awak maintain. Okey. So sambunglah elok-elok. Sambung comel-comel lah, saya ni tak boleh kontrol dah ni. Sambung comel-comel, tak mau bergerigi macam orang Parkinson, tak mau, dia kena smooth. Okey. So yang asal kena padam. Padamlah. Yang asal ni padam, wajib padam. Nanti dia keliru, ada 2 jawapan. Satu jawapan saja pada satu graf. Okey, padamlah. Biasanya saya selalu pesan, okey, kalau awak lukis, yang pertama tu tak payahlah tekan-tekan. Buat nipis-nipis je, just sebab kita nak tahu dia yang asal. So yang betul-betul nak lukis, barulah buat comel-comel, buat cantik-cantik, biar betul-betul. Okey, dah siap belum graf kita? Dah siap. Okey, dah siap. Macam mana dapat? Markah ni 4 sayang, markah ni 4. Okey. P1 pertama. Okey, cikgu cakap P1 pertama awak akan dapat apa? Awak dapat daripada shape. Shape dia ni dia akan tengok bentuk sin. Betul ke budak ni buat bentuk sin? Okey, betul bentuk sin. You akan dapat P1. P1 kedua dia tengok cycle you. Betul tak cycle dia respect pada domain? Ada berapa cycle? Oh, tinggal satu cycle sebab domainnya respect pada pi. Okay, good. P1U seterusnya dia nak tengok apa? Dia tengok ada shifted ke tak? So ya, budak ni telah shifted kan, turun ke bawah sebanyak sekali. Okay, good. And P1 seterusnya dia akan tengok semualah ni. Dia akan tengok smooth, dia akan tengok axis. Axis you maknanya label kosong and pi. Ni wajib ada. Ni pemeriksa mata. Biasanya kalau saya periksa kertas, saya akan tengok ni je, ujung dengan ujung. Tengah tu kadang-kadang kalau awak tulis, saya kena kira. Saya takut awak buat salah, plotting salah. Sebab kalau plotting salah, awak kena tolak markah. Rugilah. Betul tak? Kalau macam tu rugi. So maknanya awak, kalau bagi saya, tak payahlah isi sengat tu kalau kita tak yakin. Kalau yakin, yes, please go on. Memang bagus. Itu adalah cara melukis secara perfect lah. Okay. Faham? Sebab itulah saya ajar awak untuk graf scene, saya suka kira bonggol. Okay, bonggol cacing. Sebab saya panggil graf scene ni graf cacing. Okay, settle? Boleh? Boleh saya proceed untuk next question? Okay. Ni memang soalan famous lah. Sebab awak kena draw satu garis lurus untuk tahu bilangan penyelesaian. Okey, bilangan penyelesaian tu apa? Di mana tempat berlakunya persilangan antara lengkung dan juga garis lurus. Itulah bilangan penyelesaiannya. Bukannya awak perlu kira apa-apalah. Okey, tetapi untuk dapat garis lurus tu, persamaan garis lurus tu, kita perlu ada sedikit pengiraan sebab kita nak dapatkan persamaan garis lurus. Okey, macam mana nak buat persamaan garis lurus? Actually ni sama je macam mathematics awak. Betul tak? Awak kan ada buat garis lurus dalam mathematics juga kan?
So konsepnya sama sahaja, cuma this is at max, then you akan nampaklah persamaan-persamaan yang ada sin, ada trigo, kan ni at max kan. Okay, so kita tengok. Dia bagi persamaan, okay, apa-apa salin dulu persamaan asal. Persamaan asal you adalah y sama dengan 3 sin 2x tolak 1. Biasanya murid akan tanya saya, cikgu kenapa nak kena salin persamaan asal, dan cikgu kata persamaan asalnya adalah daripada graf iaitu y sama dengan 3 sin 2x tolak 1. Sayang, awak kena tahu, you nak draw apa sekarang? You nak draw persamaan garis lurus, and persamaan arm garis lurus adalah y equal to mx plus c, and of course dekat depan dia mesti ada y. Betul? Okey, sebab tu saya kata respect pada persamaan asal. Tetapi dalam soalan B dia bagi persamaan baru. Okey, persamaan baru itu adalah 3 pi sin sin 2x tolak 3 pi tolak 2x. So domain dia masih sama. So domain yang atas. Kenapa domain dia sama dengan domain atas? Sebab kita nak template straight line ni atas graf yang sama. Awak tak perlu buat graf lain. Kita nak tampal je graf straight line tu atas graf yang kita dah buat tadi. Okay, so sekarang target kita, aim kita nak dapat garis lurus. So macam mana kita nak buat garis lurus? Okay, sayang, awak nak ganti ni y ni. Awak nak wujudkan y dalam persamaan tu. Awak tengok kat sini. Macam mana aku nak godek persamaan ni, jadi persamaan kat bawah ni jadi persamaan kat atas. Cuba kita check satu-satu. Awak cross check. Awak tak apa. Mula-mula memang nampak lambat. Lama-lama awak tengok pun awak dah terror. Awak nanti lagi terror pada cikgu. Okey. 3 ada. Okey. Pi tak ada. Okey, bulatkan pi. Sin ada. 2 ada. X ada. Apa yang tak ada? Dia ada negatif 1 kat bawah tak ada. Okey, kita petakkan dia sebab dia lain sikit kan. Okey, itulah yang awak bulat dengan petak tu lah awak kena buat sesuatu. So awak nak jadikan dia y. Kat atas ada kat bawah ni ada pi, kat atas tak ada pi. Apa aku nak buat? Okey, so maknanya aku nak kena buang y. Adakah ambil correction tape? Awak tape saja kat kawasan pi tu. Memang tak boleh lah macam tu. Tu memang kena baling dengan cikgu lah kalau awak buat macam tu kan. Okey, so apa kita nak buat? Cikgu dah kata dah, benda kita tak suka, kita bahagikan dia kepada orang. So mana? Kita bahagikan dengan dirinya sendiri. Kita tak suka dia, takkan kita nak tolak orang lain, kita tolak diri dia sendiri. So maknanya 3 pi sin 2x sama dengan 3 pi tolak 2x, you need to divide by pi. So bila belah kiri divide by pi, belah kanan pun kena lah dek, nanti tak adil. Okey, pi boleh potong. Okey, kalau duk macam ni kan nampak macam alah tak faham lah macam ni. Okey, kita buat satu-satu, tak ada masalah. Awak buat apa yang awak suka tengok. Saya macam tu je. At max ni you jangan ikut orang, you ikut, tapi jangan maksud saya tak ikut orang tu mestilah kena betul So pi, okey yang ni tak boleh potong. So sekarang you akan dapat 3 sin 2x sama dengan 3 tolak 2x. Okey, adakah sekarang ni awak dah boleh tukar jadi pi? Tak boleh, awak tak cukup tolak 1. So apa benda awak nak buat? So awak nak cukupkan dia, awak kena tolak 1 jugalah. Betul tak? So dia akan jadi 3 sin 2x tolak 1 sama dengan 3 tolak 2x tolak 1. Macam tu ya dek ya. So dia akan jadi 3 sin 2x tolak 1 sama dengan 3 tolak 1. Yang ni boleh settle. Jadi berapa? 2. Betul tak 2? Okey, so dia akan jadi 2 tolak 2x. So sekarang dek, kalau kita tengok, nampak tak yang ni sama tak dengan yang kat sini? So kita boleh ganti, maknanya sama dengan y, 2 tolak 2x. So ini adalah persamaan garis lurus anda. Persamaan garis lurus awak ini adalah N1 markahnya. Awak dah ada berapa markah dah? Tadi 4 tambah 1, 5. Yes, aku ada 5 dah. Kita gain sikit-sikit markah kita. Sampailah kita boleh perfect. Okay? So dah ada 5. Okay, sekarang kita nak aim markah yang ke-6. Markah ke-6 kita dekat mana sayang? Okay, you need to draw the line. Draw the line ikut apa? Ikut
ikut persamaan ini. So you buatlah. Tak payah buat banyak-banyak. Saya biasa buat ujung dengan ujung. So which is kosong and pi. Cukup dah, tak payah banyak-banyak. Okey, ganti apabila X kosong. X kosong 2 darab kosong, kosong. 2 jadi 2. Betul tak? Bila ganti pi, pi 2 pi. Betul tak ni? Ke saya salah ni? Double check Betul ke persamaan saya? Betul? Oh, Saya tertinggal pi saya. Tak ada Saya per tertinggal pi. pi kan? Sebab tu saya rasa macam pelik. Okey, per pi bagus. Okey, pandai. Okey, per pi. So hati-hati jangan buat seperti saya tertinggal. Nanti saya lagilah marah awak. Saya buat tak apa, awak buat tak boleh. Okey. 2, okey, pi. Ganti pi kat sini betul tak? Okey, kalau ganti pi, pi boleh potong. So 2 tolak 2 berapa sayang? Kosong. Okey, lepas tu gantilah titik. Ganti titik. Okey, apabila kosong 2 kat sini. Betul? Apabila pi kosong kat sini. Okey, lepas tu ambil pembaris. Jangan freehand ambil pembaris. Sebab ni adalah straight line. Ambil pembaris awak. Mana pembaris? Okey. Lepas tu draw. Mari kita guna colour yang menarik sikit. Kita draw. Buatlah panjang-panjang tu. Okey. So dia nampak awak draw tadi. Dia nampak sahaja garis lurus. Awak akan dapat N1 seterusnya. Okey, awak dah dapat berapa markah dah? 6. Betul? Markah ke-6. Okey, markah ke-7. Mana nak dapat? Bilangan penyelesaian. So bilangan penyelesaian. Apa awak perlu buat? Awak hanya perlu ni 1, 2. Kita tengok dekat mana dia bersilang antara garis lurus dengan lengkung. Maka buat selah sedikit declaration NOS. NOS a number of solution ataupun awak boleh tulis bilangan penyelesaian sama dengan berapa? Kira 1, 2. So 2. So dia nampak awak tulis tu. Awak dapat satu lagi N1. Dapatlah 7. Dah 7 dah. Banyak dah tu. Kan? Okey. Seterusnya. Last question. Kita nak gain lagi 3 markah. Nak dapatkan complete 10/10. Okey, dia kata selesaikan persamaan 4 sin X cos X tambah 1 sama dengan 0 di mana domain awak iaitu X awak mesti lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 360. Kenapa saya selalu cakap Trigo tengok domain, Trigo tengok domain. Penting tak domain tu? Penting tak kita nak tengok domain? Assalamualaikum. Ada orang tak ni? penting. Penting. Kenapa penting? Siapa-siapa boleh bagi feedback? Kenapa penting? Muaz ada tak Muaz? Muaz? Ben Syafizan? Ada tak? Muaz ada? Ada? Ke tak ada? Muaz? Ada Muaz. Cikgu nak tanya kenapa domain penting? Muaz tak ada ke? Kalau tak ada Muaz, kita tengok dia punya kawan. Syed Abdul Rahman ada? Syed Abdul Rahman? Kenapa domain penting? Ada ego dia. Ni siapa? Syed ke Muaz ni? Syed Syed, kenapa kenapa domain penting? Kenapa cikgu selalu kata domain penting, domain? Cikgu mesti cakap tengok domain. Kenapa cikgu cakap domain kena tengok? Tahu tak Supaya kenapa? nak pastikan jawapan betul. Sungguh selamat jawapan anda. Okey. Betul lah tu. Betul lah tu Syed. Nak pastikan jawapan awak ambil tu betul. Betul lah tu. Betul. Sebab apa? Kalau kita tersalah domain, nanti kita akan ambil jawapan yang sepatutnya kita tak ambil pun. Betul tak? Contoh kalau dia kata sampai 180. Kalau sin positif, kita akan respect pada sukuan 1, sukuan kedua. Kalau cos positif, kita akan respect sukuan 1 dengan sukuan keempat. Betul tak? Untuk cos. Tapi kalau dia kata sampai 180, kita hanya consider sukuan pertama sahaja. Sukuan keempat tu dah bukan jawapan dah. Sebab dia kata domainnya hanya 180.
Betul lah tu Syed cakap. Sebab kita nak tentukan, kita memilih jawapan yang betul. Pandai, bijak pun. Okay. So, seterusnya macam mana kita nak selesaikan? Okay, kita tengok macam mana nak selesaikan. Okay, nak selesaikan. Okay, 4 sin X cos X tambah 1. Okay, saya pergi sinilah. Okay. 4 sin X cos X tambah 1. Lepas tu dia kata sama dengan kosong betul tak? Okay, so dia suruh cari nilai X lah, makna nilai sudut itu. Satu lagi cikgu nak pesan, takut cikgu lupa. Dek, dalam jawapan you, biasanya jawapan, especially lah saya paling risau kalau solution triangle. Kalau you salah bagi decimal number, you akan dapat margin jawapan yang sangat jauh dan awak akan jauh sangat daripada skema jawapan. Okay. Awak apa-apa pun awak respect 4 significant figure. 4 angka bererti. Sayang, 4 angka bererti. Saya tak kata 4 decimal places tau. Saya kata 4 angka bererti. So, you tahu macam mana nak kira angka bererti, betul? Okay, kalau you rasa jawapan akhir, you nak bagi 4 angka bererti, is good dah. Memang betul pun 4 angka bererti. Kalau awak nak bagi lebih, cikgu saya nak bagi 5 ke 6, tak apa. Nak lebih tak apa, jangan kurang. Okay, sekarang saya nak bagi tahu siapa yang boleh bagi jawapan 2 decimal places. Ni saya cerita tentang 2 decimal places. Asyik beza tahu maksud dia. Okay, jawapan yang awak boleh bagi respect pada 2 decimal places ada 2 tempat sahaja. Tempat pertama adalah untuk angle, sudut. So maknanya kalau awak dapat sudut 91, kalau awak tekan kalkulator dia dapatlah 7156712 bla 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 sampai ketuk dinding, betul? Darjah. Tapi bila kita nak tulis jawapan, kita hanya respect pada 91.72 darjah. So ini awak akan dapat markah. Itu yang pertama awak boleh respect 2 decimal places. Awak dengar cakap saya 2 decimal places. Faham? Okey. Yang kedua, kat mana dia respect 2 decimal places? Kalau awak bagi tak cukup, awak akan tolak N kosong. Ni saya cakap betul. Saya, walaupun saya sebagai pemeriksa, saya fight benda ni pun tak menang saya. Okey, kat mana tau? Index number. Index number, awak dah kira cun dah ke atas, K1, 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 pap sampai ke bawah. Contoh, awak kan suka tekan-tekan nilai duit kan? Dia kan duit bayaran harga kan? Awak pun tulis jawapan 9.2. Okey, 9.2 cikgu. Memang dalam kalkulator keluar 9.2 cikgu. Memang ada 9.2 je dalam kalkulator. Tapi awak tahu tak ini N kosong untuk index number. Saya nak cakap, saya nak bagi tahu awak jangan buat dalam index number 9.2 kalau ini adalah nilai wang 9 apa? Ringgit Malaysia kan? Awak biasa kan kira harga kan dalam index number. Awak buat 9.2 N kosong walaupun dalam kalkulator awak keluar 9.2. Yes. Sebab apa? Sebab ini respect untuk sen. Sen awak pernah ke orang cakap sen 2, 9.2 sen? Tak ada. Orang akan cakap 20 sen. Betul tak? So jawapan awak mestilah RM9.20 barulah N1. Ni saya bagi tahu sebab itulah berlaku awak hilang. Kalau awak rasa awak target A+, tiba-tiba dapat A, mungkinlah sebab-sebab kesilapan kecil begini. Dia tak ada mercy dah, dia akan N0, N0, N0. Faham? Ini saya pesan dekat awak. So ingat, so siapa yang tak join kelas nanti, awak mesti berpesan-pesanlah kepada kawan-kawan awak. Okay? So ini saja 2 benda you boleh buat 2 decimal places. Wajib. Dan hukum linear. Okey, satu lagi hukum linear. Hukum linear kat mana? Hukum linear kat mana? Tu dalam jadual tu. Bukan main lah hang 0.4567. Saya pun tengok macam mana hang nak plotting ni kalau 4.567. Boleh baca ke tak? Tak. So dalam jadual pun tak perlu buat banyak-banyak. Hanya perlu 9 point, kalau 21 apa? 921. Okey, cukup. Faham? Okey, contoh 9.21 tiba-tiba kat sini 8.0. Lepas tu kat sini 7.1.
adakah kita boleh buat macam ni? Awak tahu tak ni N kosong? Kalau awak tulis macam ni. N kosong tahu sebab decimal places awak tidak seragam. So wajib seragam. So bila ada satu saja jawapan 2 decimal places, semua orang kena 2 decimal places. Faham? Barulah dia akan tengok ini as N1. Faham? Ni saya bagilah tips-tips yang saya ingat, saya akan bagi. Okay. So ingat, benda-benda yang awak boleh buat 2 decimal places yang jawapan you akan jadi cantik, perfect. You akan rasa macam tak menyesal. Dia akan give up tau. Dah buat cantik-cantik, dah betul kat atas, tiba-tiba N kosong. Rasa sakit hati lah. Tapi sebab kesilapan-kesilapan yang awak buat tu, sebenarnya kesilapan yang tak boleh dimaafkan. Tu saja. Okay. So, berbalik kepada soalan ini. Bagaimana awak nak menyelesaikan 4 sin X cos X tambah 1 sama dengan kosong? Okay. Kalau kita tengok soalan, kita akan rasa, apa aku nak pergi ni sin X cos X. Okay. Awak jangan takut macam, kalau awak tenung kat dia saja, awak takkan dapat. Okay. Saya cakap apa? Kalau berkaitan dengan proof, betul tak? Pembuktian. Awak nak selesaikan. Awak kena minta tolong siapa? Awak tahu tak awak ada talian hayat? Talian hayat awak tak lain tak bukan siapa? Ni talian hayat awak. Ni talian awak. Talian hayat awak. Semua orang ada talian hayat yang sama. Inilah talian hayat kita. Awak pergilah, awak kan ada formula tu. Sayang, kertas exam tu, kertas soalan tu awak boleh bawa keluar. Betul tak? Paper 2 tu awak boleh bawa keluar. Awak koyak lah. Kalau awak rasa macam nak belik-belik susah, awak koyak dulu untuk bahagian formula tu. Awak koyak, awak tempik sebelah soalan awak. Awak tengok aku nak guna kat mana ni. Awak tengok satu-satu. Mana ada idea aku nak buat. So awak nampak tak kat sini ada sin cos? Kat sinilah ni kita nak pergi. Tapi aku ada 4, dia nak 2 je. Tapi kita kan boleh factorize. Betul tak? Kita kan boleh factorize. Betul tak, Dek? Awak boleh factorize. Mana dah saya punya tadi? Saya tulis sendiri, lepas tu saya pula tak jumpa. Kat sini. Okay. So, kita buat apa yang kita nak. Kita tulis apa kita nak. Okay, 2. So, dia akan jadi factorize 2 sin X cos X tambah 1 sama kosong. Sama dengan kosong. So, ni yang 2 sin X cos X ini bersamaan dengan berapa tadi? Cos A cos 2A ke sin 2A? Sin 2A kan? Sin 2X lah. Okay, so dia akan jadi 2, yang ni kita ganti sebagai sin 2X. Dia dah jadi double angle. Tambah 1 sama dengan kosong. Okay, sekarang kita ada satu trigo saja. Dah boleh buat dah ni. Dah terror dah. Nampak dah ni nak buat pergi mana. Okay. Sin 2X, pindahkan yang ni. Akan jadi tolak 1. Pindah yang ni akan jadi bahagi 2. Okay, betul. So, lepas tu kita buat alpha angle ataupun reference angle kita. So, macam mana nak reference angle? So, 2X, pindah sin. So, dia akan jadi shift sin. Okay, cikgu nak pesan. Kejap. Kalau you ada calculator, you keluar calculator you. Okay, awak nampak tak calculator saya? Nampak? Nampak? Okay, nampak calculator. So, kenapa saya nak tunjuk calculator? Sebab saya nak tunjuk cara nak tekan. Dek, nak masuk dalam calculator, Dek, never ever ni. Ni apa ni? Negatif ni jangan duk bubuh dalam calculator awak. Jangan letak negatif. So, macam mana nak tekan? Tekan shift, tekan sin. Buka kurungan. 1 bahagi 2. Tutup kurungan. Jangan guna ABC. Awak guna ABC, kalkulator awak faham lain. Faham? 1 bahagi 2. Tutup kurungan. Jangan letak negatif. Nanti saya terang kenapa tak perlu letak negatif. Sama dengan. Dapatlah. 2X sama dengan 30 darjah. Sayang. Okey. Kenapa tak perlu letak negatif, Dek? Negatif ini untuk refer kepada suku 1.
Kita nak tengok sukuan sebab ni trigo kena respect sukuan. Nanti kita nak tengok sukuan. Cikgu, boleh tak dua ni pindah terus? Boleh ke tak boleh? Relax. Sabar, Dek. Dek, depan X2 tu siapa maksud dia? Oh, ini cycle. So, apa maksud cycle? Dua cycle. Maksudnya apa dua cycle? Satu pusingan, dua pusingan. Itu maksud dia. Dia pusing dua kali pada sukuan tersebut. Faham tak? Sayang, dengar cikgu cakap. Satu X, satu cycle. Jawapan you mesti ada dua. Faham? So ingat, satu X, jawapan awak mesti ada dua. Jawapan mesti ada dua. Awak boleh nampak dah. Awak tengok, sebab tu saya kata the power of eyes. Pandang, faham. Pandang, tahu. 2X, maknanya jawapan ada 4. Faham? 3X, jawapan akan ada 6. 4X, jawapan you akan ada 8. Cikgu, 2, 4, 6, 8 ni apa? Jawapan dalam apa nilai sudut awak. Kita pusing. Maknanya ni pusing sekali, ni pusing 2 kali, ni pusing 3 kali, ni pusing 4 kali. Kita pusing cycle dia. So maknanya cikgu, awak pun nampak, oh dia tulis kat sini 2X, oh cycle dia 2 kali. So maknanya jawapan aku nanti mesti ada 4. Faham? Kenapa ada 4? Oh sebabnya domain aku respect 360, maknanya full cycle. Boleh tak? Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk. This is your reference angle. Okey, tahu tak? Ni reference angle awak. Okey, kita tengok sukuan awak. Sayang, kita tengok ni apa? Sin negatif. Sin negatif. Ingat, add sugar to coffee. Betul tak? Kat sini all positif. Kat sini sin saja positif, kat sini tangent saja positif, kat sini cos saja positif. Okey. So, sin negatif. So, mana sukuan sin negatif? Oh, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, sukuan keempat tak. Okey, sini this is your 30 degree and salah. Macam ni. This is your 30 degrees. Okey. Dek, cikgu macam mana nak dapat jawapan cikgu? Sayang, you tahu kan you belajar dalam mathematics, belajar trigo, am I right? So sayang kat sini berapa? 360 darjah tolak reference angle. So which is theta-nya. Sebab kita nak tahu sudut which is theta-nya, betul? 300 tolak alpha. Alpha ni siapa? Reference angle. Reference angle kita siapa ni? 30? Tu reference angle awak. So kat sini apa sayang? 180 tambah alpha. For theta dia lah. Faham? Boleh tak? So, Dek, 2x lagi Dek. 2x lagi. Sabar. Kita masih lagi 2x. Relax dulu. Kita cari dulu sudut. Okey, cycle pertama. Oh, berhenti kat sini. So, maknanya kat sini berapa? 180 tambah reference angle. So, you akan dapat 210. Betul? Okey, kita pun pusing lagi. Tak habis lagi cikgu. Kan 360. Okey, kita teruskan perjalanan. Kita jumpa orang ni. So, jumpa orang ni berapa? 360 tolak reference angle awak. 30. 360 jadi 330. Okey. Cikgu. Tapi kan 2 cycle cikgu. Cikgu kata tadi 2 cycle ada 4 jawapan. Mana balance lagi 2 jawapan? Okey. Kita buat peace je, benda ada. Benda boleh buat. Okey. Macam mana? 2 cycle, 2 kali pusing. So sayang, satu pusingan adalah satu pusingan lengkap 360 darjah. Am I right? Sayang, so untuk dapat lagi jawapan ketiga dan keempat, benda mudah sahaja. Adikku, hang tengok kat sini, hang plus saja dengan 360. Faham? Yang ni pun awak tambah saja dengan 360. Kenapa? Sebab you nak buat satu lagi cycle. Tadi dah full cycle lengkap, nak pusing lagi sekali. So just need to plus with 360. So you akan dapat 570 darjah dan
690 darjah. Okey. So dapatlah 4 jawapan. Tapi dah siap ke belum? Ini adalah jawapan untuk double angle. So kita nak X sahaja divide by 2. Baru dah siap semua cari sudut. Respect pada double angle. Baru kita singlekan X. So how to single X? Divide by 2 lah. So bila X tu divide by 2, semua sudut kat belakang dia tu pun kena divide by 2. So you akan dapat 100, berapa 105 105 darjah, 165 darjah, 285 darjah dan 345 darjah. Dia siap. Dapatlah full mark. Okey, kat mana kita dapat markah anak-anak? Markah pertama anda adalah berlakunya calculation sebab dia bagi 3 markah saja. Jadi adalah N1. So kalau you buat sampai 2x saja, you akan dapat N1 sahajalah. Kalau you dapat x, you akan dapat N1 seterusnya. Clear? Boleh? Faham? Okey. Itu adalah soalan pertama. Okey. Soalan kedua, cikgu nak share macam mana. Ini graf tangent. Orang takut nak tukis graf tangent sebab dia takut nanti buruk graf dia. Sebabnya graf tangent kan lain macam sikit kan, pelik sikit kan. Okey, cikgu nak share tips macam mana nak buat graf tangent. Graf tangent ni paling senang di abad dunia. Sebab apa cikgu kata? Sebab dia tak payah nak buat apa, naik menuju puncak ke atas ataupun dah terbenam jatuh ke bawah. Tu je graf dia. Betul tak? Okey. So cikgu nak share macam mana nak buat graf tangent. Sama juga Y sama dengan dia buat sekarang modulus 2 tangent 2x. Okey, domain dia best lah, dia nak sampai pi. So kita tak payah nak cut graf kita sebab dia nak domain sampai 2 pi. So bila 2 pi tak payah nak cut graf lah. Okey. So macam mana nak lukis? Cikgu tunjuk. Sayang tengok. Okay, this is your amplitude. So amplitude for tangents tak ada risau sangat lah. Just label je lah. Amplitude ni dia tak ada masalah sangat dekat amplitude tangent ni. Cuma awak label saja 2. Okay. Okay, tangent. Graf tangent awak kena tahu. Dia menuju puncak naik ke atas. Satu lagi menuju menjunam turun ke bawah. Itulah graf dia. Betul tak? Okay. 2x. Apa maksudnya? 2 cycle. Okay. Saya cerita dekat awak, saya nak bagi awak faham. Okey. Saya punya cara, saya punya orang kata akronim saya lah untuk draw tangent tanpa masalah, saya buat macam ni. Satu cycle bersamaan dengan 2 pasang tangan. Nanti saya tunjuk macam mana 2 pasang tangan tu. Okey, bila 2 cycle, 2 darab 2 jadi 4 pasang. Cikgu macam mana nak pasang tangan ni cikgu? Okey, sabar, benda kita boleh buat. Okey. So, macam mana 4 pasang tangan, macam mana 2 pasang tangan? Okey, are you ready guys? Okey, go. Jom kita tengok. So, kita pandai saya tulis kat sini Y sama dengan 2 tangent 2x tutup modulus dan di mana x less than or equal to pi more than or less equal 0. Okey. Okay, so kita tengok macam mana nak buat. Okay, mula-mula awak buat line. Dia sebenarnya benda ni skill. Skill je. Awak tahu awak boleh buat. Jangan risau. Ni saya pecah lubang lah. Macam mana nak buat Orang cakap susah-susah. Benda sebenarnya. Awak buat panjang-panjang. Buat je panjang-panjang. Kenapa saya suruh buat panjang-panjang? Sebab nanti saya nak kira. Okay, katalah saya buat. Saya biasanya saya pun kalau awak tanya saya, sebab saya risau tau bila nak ajar sengat ni, ada murid yang macam dia tak boleh tampak sengat ni. Bagi banyak sengat lagi dia tengok, dia pun dengan dia sengal. So baik awak tak tengok sengat, awak tengok macam mana nak lukis. Kita tengok skill dia. Okay. Awak buat sengat banyak-banyak dulu. Cikgu kena buat. 1, 2, 3. Buat je banyak-banyak. Tak apa. Kalau tak guna padam kan? Okay. Buat dulu banyak-banyak. Okay. Saya nak ajar awak buat asymptote dulu. Kenapa saya ajar buat asymptote dulu? Sebab bila you ada asymptote, you akan betul. Sebab kadang-kadang you tak tahu sebab you tak tahu asymptote. Okay. Saya ajar awak lukis asymptote lagi. Okay.
Macam mana nak dapat asimptot? Saya punya formula 1, 2, 2, 2, 2. Apa maksud saya 1, 2, 2, 2, 2? Saya kira sengat saya. Asimptot pertama 1. Dia pada sengat yang pertama. 1. Formula saya 1, 2, 2, 2. So yang seterusnya adalah 2 lah. So awak kira 1, 2. So ini adalah asimptot seterusnya. Saya buat asimptot dulu. 1, 2. Kita buat asimptot. Formula dia adalah 1, 2, 2. Cikgu, memang macam tu? Ya, memang macam tu. Awak jangan risau. InsyaAllah, betul. 1, 2. Yang mula-mula je 1 tau. Yang mula-mula je 1. Okay. Okay. Ni saya berhenti dulu sampai sini. Tak apa. Okay. Are you ready guys? Kita ada berapa tadi? 2 tangent 2x. 4 pasang tangan. 4 pasang tangan. Okay. Sekarang kita nak tengok pasangan kita. Okay. Pasangan yang pertama. Pasangan tangan yang pertama. Okay. Dia keluar daripada kosong. Dia keluar daripada kosong. Okay. So, naik atas. Tangan atas. Tangan bawah. Sepasang. Tangan atas, tangan bawah. 2 pasang. Buat comel-comel lah, cikgu dah bergegar-gegar tu. 2 pasang. Pasangan yang ketiga. 1 tangan atas, 1 tangan bawah. 3 pasang. 4 pasang, 4 pasang. Pasangan terakhir cikgu. Sepasang tangan atas, tangan bawah. Dan di sini adalah 2 pi, ini adalah x, ini adalah y. Kan jadi graf tangent kira tangan sahaja. 1 pasang, kita ada 2 cycle 4 pasang. 1 cycle 2 pasang. So pasang awak 1 atas, 1 bawah, 1 atas, 1 bawah. Awak akan cukup graf awak. Awak jangan risau. Okey, dah siap belum? Belum. Sebab graf bawah adalah modulus. So apa maksud modulus? You need to reflex. Semua graf duduk kat bawah negatif ni, yang bawah paksi X perlu dipantulkan naik ke atas. So naikkanlah saja dia. Macam ni. Buat comel-comel lah. Cikgu buat tak comel dah ni. So yang bawah apa hal? Kita padamkanlah saja dia. Dah siap. Dapat full mark dengan baik sekali. Apa tu awak label lah 2. Label 2. Ruler saya ni saya simpan dululah. Okey, label lah 2. Faham? Okey, dia nak kosong, nak pi. Cikgu, kalau tak label tengah-tengah, tak apa, tak label. Dia nak tengok kosong dengan 2 pi kat ujung je. You tak label, tak ada masalah. Okey, Dek. Boleh, Dek? Faham tak ni? Simple je. Benda simple. Benda boleh buat. Tu saya kata benda teknikal. You salah memang cikgu nak sekek kepala lah kalau salah. Sebab benda teknikal. Benda kita boleh ni. Ni saya ajar teknikal melukis sahaja. You tanya. So jangan, satu lagi awak jangan sentuh asimptot. Awak lukis mesti jangan, dia mendekati tapi tidak menyentuh. Dia merapati tapi tidak menyentuh asimptot. Clear? Faham? Boleh? Tu cara saya lukis tangent. So tangent ni benda tak ada apa pun. Okay? Kita je nampak scary kat dia. Okay. So last question from daripada saya. Then dia kata macam biasa, cari bilangan penyelesaian. 2 tolak 2 tangent 2x sama dengan x tolak 2 pi. So macam biasa, kita tengok yang asal. So kita dah ada dah yang ini kan. Kita dah ada ni kan. So kat sini kita terus ganti 2 tolak y. Betul tak, Dek? Sama dengan x tolak 2 pi. Therefore, y awak adalah 2 tolak x 2 pi. This is your garis lurus lah. Persamaan garis lurus. So, this is your N1. Lepas tu gantikan sahaja. So, macam biasa saya suka buat x, y. So, kosong M 2 pi lah sekarang ni. Kosong dengan 2 pi ujung ke ujung. Betul tak? Okay, kosong jadi 2 kat sini. So, 2 pi 2 pi. 1, 2 tolak 1 sah 1. Betul? So you plotting 0, 2, 2 pi sah 1. 0, 2, 2 pi 1 bawah sikit lah. Okay. So ambil pembaris.
You ambil pembaris, you sambungkan sahaja. Bila awak sambung, awak akan nampaklah tempat-tempat dia bersilang. Ingat jangan freehand. Nak draw line mesti pembaris. Pakailah pembaris awak. Dan saya selalu cakap at Maths dia tak pakai pembaris pendek, dia pakai pembaris panjang. Ambil yang 30 cm tu, senang. Bawa sendiri, jangan duduk sepak-sepak kerusi kawan minta pembaris. Okay, so buatlah panjang-panjang. So dia nampak awak tak label pun tak apa. Dia tengok straight line betul dah dapat N1. Okay, lepas tu, okay label, buat intersection dia. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Therefore, bilangan penyelesaian sama dengan 8. Dah siap. Dapat full mark N1. Okay? Boleh? Tadi graf tadi macam biasalah. Shape P1, cycle P1, amplitude P1, axis P1. So, you dapat 4 markah. So, 4 campur 3 dapat 7 markah. So, biasa trigo ni dia akan antara 8 ke 10 lah markah dia. Dia bergantung dia duduk kat bahagian mana. Boleh? So, okay, itu saja daripada saya, perkongsian daripada saya. So, saya pass kepada Cikgu Suzana. Yang seterusnya untuk nombor 3 dan 4. Okay, so saya akan pass kepada Cikgu Suzana pula. Okay, terima kasih daripada saya. Dan saya harap tips yang Cikgu bagi, awak simpan, awak catat dan gunalah. Itu cara saya bagaimana nak melukis dengan lebih mudah. So kalau ada masa nanti saya share juga untuk kos. Kos pun senang, dia gaung. Dia lukis macam gaung macam tu pun senang. Dia pun ada teknik dia. Okay, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Sama. Dengar tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tadi kita dah tengok penerangan daripada Cikgu Ilani. Memang begitu detail Cikgu Ilani terangkan bagaimana nak melakar, bagaimana nak mencari nilai sudut. Okey, so Cikgu sambung soalan yang seterusnya, nombor 3 soalan nombor 3. Sekejap Cikgu nak share. Dia tak keluar kenapa? Sini. Okay, so that kan suruh diorang klik dekat. Ni dia confirm ni, dah keluar dah ni. Confirm dah? Kan? Dah buka dah rasanya. Change. Editing. Okay, nanti suruh diorang klik dekat chat. Okey, cuba buka kat chat tu. Buka dekat chat semua. Buka dekat chat. Okay, awak nampak tak yang cikgu share tu? Share link tu. Awak boleh klik dekat situ. Nanti awak akan nampak apa yang cikgu share nanti. Okay, boleh Dapat tak? Dengar tak tu? Hello. Dengar Apa Cikgu. yang cikgu share? Kena download Nampak. apps ni cikgu. Okey. Nampak tak? Ada kan? Anak-anak dengar tak? Ada cikgu. Okey. Jadi cikgu nak kalau boleh, bukan kalau boleh lah, cikgu nak semua orang buka mic, senang cikgu nak dengar respon.
Buka mic semua. Okay, cikgu. Cikgu. Okey. Boleh cikgu boleh. Siapa yang dah conteng dah tu? Okey. Jadi sekiranya Kak Cikgu tanya apa-apa, Awak boleh respon kat situ lah. Sekejap. Siapa yang Okey, cikgu. tunggu Cikgu tanya dulu baru awak respon dekat situ Mana dah ni? Soalan tadi. Ada orang padam tadi. Okey. Okey. Sekejap, jangan respon lagi. Tunggu. Sabar. Okey, awak nampak soalan tu? Okey. Nampak tak? Dekat skrin ke cikgu? Tak nampak lah. Tak nampak Tak nampak, tak keluar dekat skrin. Sekejap. Okey. Okey dah. Nampak? Nampak. Okey, baru nampak. Okey. Okey. Soalan nombor 3A ni. Selesaikan persamaan cos 2x tambah sin per 2 sama dengan cos kuasa 2. Untuk domainnya ialah dari 0 darjah sehingga 360 darjah. Okey. Cuba awak tengok soalan tu. Awak tengok. Awak rasa yang mana satu awak rasa boleh kita pakai menggunakan formula? Sebab dia bagi soalan ni kita tak boleh direct nak faktor pun tak boleh, tak boleh nak buat apa-apa lagi. So daripada sini memang kita akan guna formula terus lah kan? Cuba awak tengok dekat mana yang kita boleh guna, bahagian mana yang kita boleh pakai menggunakan formula. Kiri. Formula yang mana? Cos 2x sin x per 2 atau cos kuasa 2x. Yang mana kita nak ubah menggunakan formula. Sebab kita nak selesaikan soalan ni nak cari nilai x tu berapa. Yang mana kita nak pakai? Okey. Jangan usik soalan tu. Biar kat situ. Okey. Yang mana yang kita boleh ambil direct guna formula? Cos 2x. Okey, kita nak nampak cos 2x. Okey. Sebab ni kita nampak ini ialah kita boleh guna direct formula apa nama? Tadi kita cakap double kan? Formula double angle. Okey. Kemudian yang sin x per 2 ni kita tak boleh nak usik apa-apa lah. Betul tak? Kita belum boleh usik apa-apa lagi. Okey, kalau cos kuasa 2 ni boleh tak kita nak pakai? Guna formula. Formula apa kita nak pakai? Oh, Dek. Dengar tak, Dek? Tak ingat formula Sekejap Cikgu, cos 2 theta sama dengan cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta boleh ke? Yang mana? Cos kuasa 2. Cos 2 theta sama dengan cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta. Itu formula apa tu? Gandaan. Cos 2 theta. Okay, awak guna cos 2x menggunakan formula double. Okey, awak ambil yang mana double? Double ada banyak tau. Formula double. Sekejap, cikgu nak share formula double. Sekejap mana formula double.
Oh, tak ada. Cikgu punya formula entah mana cikgu letak ni. Sekejap. Okey. Kos yang mana? Kos double? Kos untuk double? Awak ambil yang mana? 1 tolak sin. Kos 1 tolak 2 sin kuasa 2 kan? Betul tak? Yang ini kita tukar menjadi. Okey, yang ni kita tukar jadi 2. Ya betul. 1 tolak 2 sin kuasa 2 X. Okey, so kita tukar jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2 X. Okey, tambah sin tambah sin X per 2 sama dengan, okey, cos kuasa 2X ni kita boleh pakai apa? Formula cos kuasa 2X kita akan dapat daripada formula identiti kan? Iaitu cos kuasa 2, boleh balik formula, cikgu tak ada formula kat sini. Cos kuasa 2X tambah sin kuasa 2X sama dengan 1 kan? Jadi kita nak ubah cos kuasa 2, dia akan dapat apa? Cos kuasa 2X dia akan dapat 1 tolak sin kuasa 2X. Okey. Jadi 1 tolak sin kuasa 2X. Okey. Boleh Okey, sekarang apa lagi yang kita boleh ubah? Kalau cikgu tengok dekat sini, per 2 ni macam mengganggu lah per 2 ni. Apa kata kita hilangkan per 2 atau hapuskan per 2 dengan mendarabkan dengan 2 kan? Okey. So bila kita darab ke semua jadi 1 darab 2 kita akan dapat 2. Okey. Negatif 2 sin square darab 2 kita akan dapat negatif 4 sin square X. Okey, sin X per 2 darab 2, automatik per 2 ni akan hilang lah, hapuslah. Jadi tambah sin X. Okey. 1 darab 2 kita dapat 2. Negatif 1 sin square darab 2, so dapat negatif 2 sin kuasa 2X. Okey? Boleh Okey. Cuba kita permudahkan biar jadi. Okey, nak permudahkan senang je. Kita bawa ini ke kanan. Nanti kita akan dapat kuadratik lah, trigo kuadratik. Okay, so ni pergi ke sini jadi apa Negatif 2 pergi sini, dia akan jadi tambah kan. So negatif 4 tambah 2, kita akan dapat negatif 2 sin kuasa 2X. Sebab sin kuasa 2X, ini pun sin kuasa 2X, kita boleh selesaikan sebab dia sebutan serupa. Okey, lepas tu negatif 2 pindah ke sini, dia akan jadi positif 2 pindah ke kiri, dia akan jadi negatif kan. Jadi 2 tolak 2 kita akan dapat kosong. Betul tak? Kita akan dapat kosong. Okey, so tinggallah, okey, sin ni kekal kat sinilah, positif. Positif sin. Positif sin X. Okey.
Okey, cuba awak tengok kat sini. Jadi kita akan dapat kuadratik lah. Cuma kuadratik kita ni tak ada nilai C. Kan, C kita tak ada. Okey, ini negatif 2. Negatif 2 ni ialah nilai A. Positif 1 ialah nilai B. Nilai C ni tak ada lah. Ni positif 1. Okey, ni positif 1. C ni kita anggap kosong lah. Okey, jadi masalahnya kalau kita nak menggunakan apa tu? CTS. Bukan CTS, apa yang ni? Pemfaktoran. Pemfaktoran menggunakan EQN. Awak pastikan nilai A ni kena positif dulu tau. Okey, A ni kena positif dulu. Bila tukar ini positif, yang lain pun semua kena tukar jugalah. Jadi, dia akan dapat positif 2 sin kuasa 2x. Yang ni akan jadi tolak 1 sin x tambah kosong lah. Tambah kosong. Kosong tu C. Tak payah tulislah kosong tu. Okey. Okey, awak ambil kalkulator. Dapat berapa tu? Nampak tak kalkulator? Tak. Tak ada. Tak keluar kalkulator. Okey, tak apa. Okey, dapat berapa? Bila awak buat EQN? Kita akan dapat sin x 2 sin x tolak 1. Okey, ataupun tak payah guna kalkulator pun tak apa sebab nilai C kita tak ada. Kita guna kaedah pemfaktoran tingkatan 2. Cuba ingat balik. Yang ni 2 sin kuasa 2x tolak sin sama dengan kosong. Okey, so kita anggap macam ni lah. 2 sin kuasa 2x cikgu buat 2x kuasa 2. Tolak sin x ni kita anggap 1x. Okey, bila kita faktorkan, cuba tengok apa yang sama. So, kita keluarkan x lah. Okey, x. Jadi, dalam kurungan 2x tolak 1. Okey, jadi braket pertama ni ialah x, braket kedua 2x tolak 1. Okey, jadi braket pertama x ni, okey, x ni kita gantikan dengan apa tadi? X sin. Okey, sin x. 2x. X ni kita gantikan 2 sin x. Tolak 1, ini pun tolak 1. Okey. Boleh Yang ni kalau tak muat saya stage kan? Okey. Cuba awak tekan ke next page, page yang kedua. Tadi kita dapat pemfaktoran apa tadi? Sin. Nampak tak page kedua tu? Boleh selak tak? Keluar tak? Keluar tak? Okey, so kita fakturkan tadi tu. Jadi, okey, bracket pertama kita akan dapat apa? Sin x sama dengan kosong. Bracket kedua, 2 sin x tolak 1 sama dengan kosong juga. Okey, sama dengan kosong. Okey, so daripada sini, kita akan dapat single trigo. Okey, yang pertama sin x. Sin x sama dengan kosong. Okey, yang kedua, bracket kedua ni belum single trigo lagi tau. Belum lagi. Okey, kita selesaikan bracket pertama yang dulu. Okey, sin x sama dengan kosong. Macam Cikgu Ilani cakap, kita kena cari sudut apa tadi? Reference angle. Tapi cikgu guna selalu kelas cikgu guna sudut asas. Okey, so bagaimana kita nak cari sudut asas? Kena buat shift sin lah. Shift sin kita akan dapat berapa?
Berapa darjah tu sudut asas dia? Boleh bagi respon tak, sudut asas dapat berapa untuk bracket pertama? Berapa dapat? Kosong. Shift sin kosong kan. So kita akan dapat sudut asas kosong darjah ataupun reference angle. Okay, so kita dapat kosong darjah. Okay, so kosong darjah. Jadi kita lukis add sugar to coffee. Kita lukiskan sukuan. Okay, kosong darjah. Okay, kosong darjah dekat mana sudut dia? Kosong darjah. Kosong darjah akan berada di atas paksi X. Okay, cuba tengok sin kosong. Sin kosong. Kalau kosong darjah, dia akan berada di atas paksi X. Okey, sudut asas kita berada di atas paksi X. Okey, ini untuk sukuan yang pertama. Okey, sukuan, okey. Sin X sama dengan kosong. Kosong ni kita consider positif. Jadi, kosong darjah sudut asas ni akan berada dalam sukuan pertama dengan sukuan yang kedua. Okey. Jadi sudut asas dia akan berada di atas paksi X lah sebab dia kosong. Kalau sudut asas kita dapat 30 darjah. Okey. 30 darjah senang. So kita boleh lukis. Kita boleh lukis 30 macam ni. 30 darjah sukuan pertama dengan sukuan yang kedua. Okey, tapi masalahnya sudut asas awak ni adalah kosong darjah. Kalau kosong darjah ni macam mana? Kosong darjah, jadi awak akan letakkan sudut asas itu akan berada di atas paksi X lah. Okey, untuk dalam kuadran pertama dengan kuadran yang kedua. Okey, apakah nilai sudut yang kita dapat daripada situ? Kosong dengan 180. Okey, jadi kita akan dapat kosong darjah. Okey, lepas tu kita gerakkan anak panah ke kanan, ke kiri sehingga sentuh kosong darjah, sehingga sentuh sudut kosong darjah. So nilai kat sini akan memberi 180 darjah. Okey, boleh setakat ni Okey, so untuk bracket pertama kita ada dua jawapan lah. Bracket pertama. Okey, boleh Tak payah buat putaran kali kedua. Kenapa? Sebab kat sini sin 1x. Sin 1x. Kalau sin 2x baru kita kena pusing sekali lagi. So nasib baik soalan kita ni 1x. So tak payah pusing banyak kali lah. Kita hanya pusing sekali sahaja. Okey, sekarang ni bracket kedua. Okey, sebelum kita nak tekan, nak dapatkan sudut asas, pastikan awak kena biarkan sebelah kiri biar jadi single trigo. Okey, single trigo. 1 dengan 2 ni akan dipindahkan ke kanan. Okey. Biar jadi single trigo, so automatik kita akan dapat di sini positif setengah. Okey, positif setengah kat situ. Barulah kita ambil kalkulator. Untuk dapatkan sudut asas di sini, awak tekan shift sin setengah. Shift sin setengah. Okey, ia beri berapa darjah 30. 30, bagus. Okey. Sudut asas dia bagi 30 darjah ataupun reference angle Cikgu Yani cakap. Okey, so reference angle kita dapat 30. Bila dapat reference angle 30 darjah tu, so kita lukislah sukuan tu. Okey, kita lukis sukuan. Sebelum kita lukis sukuan, awak tengok sin X sama dengan positif setengah. Positif setengah. So kat sini positif tau. So di manakah rumah positif dalam sukuan ini? Sukuan kita ni, sukuan berapa? Add sugar to coffee kan? Add sugar to coffee. Okay, kalau kita tengok sin positif akan berada dalam sukuan pertama dengan yang kedua. Betul tak? Okay, add sugar. So, sukuan pertama dengan kedua, positif. So, dapat kat sinilah 30 darjah. Terlabelkan. Ini pun terlabel 30 darjah.
Okey. So sekarang ni kita nak gerakkan anak panah sebab kita nak tahu nilai X kan. So tergerakkan anak panah. Okey. Kita mulakan dulu sukuan yang pertama. Okey, kita gerakkan sehingga sentuh sempadan sudut asas. Okay, stop kat situ. Jangan lajak lagi. Biar dulu. Okey, biar sentuh ini dulu. Dalam sukuan pertama kita sentuh sehingga sempadan 30 darjah. Okey. Nilai kat situ dapat berapa angle dia? Kita akan dapat 30 darjah kan? Untuk sukuan pertama. Okey, sukuan kedua pula. Okey, kita ambil daripada sebelah kanan, gerakkan anak panah itu sehingga sentuh sempadan 30 darjah di sukuan yang kedua. Okey, berapakah nilai di situ? Macam mana kita dapat nilai? 150. Daripada mana dapat 150? 180 tolak 30. Ya, 180 tolakkan dengan 30. Automatik dia dapat kat sini lah sudutnya. 150. Okey. Boleh cuba tengok patah balik yang tadi tu. Kurungan yang pertama. Mungkin ada yang tak faham lagi. Okey. Kurungan yang pertama. Sin X sama dengan 0. Okey. Sebelum kita lukis sukuan ni, kita nak cari dulu sudut asas. Cari dulu sudut asas baru kita boleh lukis sukuan tersebut. Okey. Macam biasa, awak tekan shift sin 0. So, dia memberi jawapan 0 darjah. Okey, 0 darjah ni adalah sudut asas. Sudut asas 0 darjah ini memang problem lah sebab nilai dia 0. Nilai dia 0. So, kita tak nampak sempadan dia kat mana. Okey, awak cuba ingat kalau 0 darjah, dia akan berada di atas paksi. Okey, paksi X. Sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi, sempadan dia memang betul-betul di atas paksi X lah. Ni, dia punya untuk sukuan pertama ni. Jadi, jawapan untuk sukuan pertama, 0 darjah lah. Sebab anak panah tak gerak. So, 0. Sebab tu dapat 0 kat sini kan. Okey, untuk dapat jawapan yang kedua, untuk sukuan yang kedua, jadi kita gerakkan anak panah daripada kanan ke kiri, lawan jam tau. Okey, gerakkan sehingga sentuh sempadan 0 darjah. So, nilai di sini memberi jawapan 180. Okey, ini untuk kurungan yang pertama. So, jawapannya inilah. Kurungan yang kedua, sebelum kita cari sudut asas, pastikan sebelah kiri kena single trigo. Singlekan single C ni. Biar single C seorang-seorang kat depan. Jadi negatif 1 dengan 2 ni akan dipindahkan ke kanan. So dia akan dapat positif setengah lah. Barulah awak ambil kalkulator, awak tekan shift sin untuk dapatkan sudut asas. So jawapan kalkulator dia bagi 30 darjah. Okey, sudut asas ataupun reference angle untuk kurungan kedua adalah 30 darjah. So, dapatlah 30 darjah. So, kita lukislah sukuan kita ni. 30 darjah berada di mana? Kita tak pasti lagi berada di mana kan, sukuan 1 ke 4 ke 3 kita tak tahu. So, awak tengok dulu sebelah kanan, sin X sama dengan positif. Setengah positif. So that's mean kat sini rumah yang terlibat, rumah sin di sini adalah rumah positif. Sin positif. Jadi bila sin positif, add sugar lah. Add sugar lah. Sukuan pertama dengan sukuan yang kedua. That's why awak lukiskan 30 darjah tu di dalam sukuan pertama. Okey, dengan sukuan kedua. Dan awak kena ingat 30 darjah tu sentiasa melekat di paksi X. Ingat, sudut asas ataupun reference angle sentiasa melekat di paksi X. Dia tak boleh melekat di paksi Y. Itu cara melukis sudut asas ataupun reference angle. Okey, jadi bila dah lukis sudut asas di dalam sukuan, baru kita gerakkan anak panah daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri ataupun lawan jam. Okey, ataupun lawan jam. Jadi kena bermula daripada kanan paksi X, tergerakkan lawan jam sehingga sentuh sempadan. Sehingga sentuh reference angle, dia punya sempadan dia ni.
Gerak kanak panah, okey, sentuh sampai di situ. So kat sini kita tahu nilai dia adalah 30 darjah. Okey, settle untuk sukuan yang pertama. Sukuan kedua pula, okey, ni sudut asas dia. Jadi kita gerakkan kanak panah daripada kanan, lawan jam, gerakkan sehingga sentuh sempadan 30. So nilai kat sini, nak tahu nilai di sini 180, tolakkan 30, so dia memberi jawapan 150. Okey, jadi kita gabunglah dua jawapan ni. Jawapan untuk kurungan pertama dan jawapan untuk kurungan kedua. Kita gabung. Seelok-eloknya kita kena susun susunan menaik. 0 darjah. Lepas tu 30 darjah. 150 darjah. Dan 100. Okey, ada siapa boleh respon tak? Betul tak jawapan tu? Adakah awak terima bulat-bulat ataupun ada yang tertinggal ke, ada yang salah ke? Tak, cikgu. Confirm? Confirm. Confirm Confirm. Confirm. Jadi, cikgu rasa ada yang tertinggal. Ya ke? Kat mana? Kurungan yang mana? Yang kedua ke yang pertama? Yang pertama, cikgu. Yang pertama. Okey, yang pertama kat mana silap? Kalau siapa nak conteng kat situ boleh conteng? Kat mana silap? Tadi siapa yang respon tadi tu? Ada yang silap? Ajmal ke? Ada tak yang nak respon? Cikgu Ilani ke nak respon? Cikgu Raba'ah? Tak ada Okey, semua tak nak respon. Okey, awak perasan tak kat sini satu lagi tertinggal? 360. 360. Ini pun kita kena kira juga tau. Ni. Sehingga sentuh 0 darjah. Jadi 360 tertinggal kat sini. Okey. Selalu memang ketinggal lah. Korang akan rasa terlupa nak pusing sampai sentuh kuadran yang keempat ni. Sampai ni lah kat 0 darjah ni. Ni. Ni awak kena ingat kalau sin 0 darjah ni hati-hati. Takut awak terlupa nak tulis 360. Ini pun dikira termasuk juga. Jadi 360 darjah. Okey. Cuba patah balik page 1 tadi tu. Okey, page 1 tadi. Bersimpang siur. Cikgu kena buat macam Cikgu Yani ni. OneNote kot. Baru nampak kemas sikit. Okey. Tadi mula-mula tadi kita akan nampak. Cuba tengok persamaan tu kan. Cos 2x. Okey, cos 2x memang confirm lah kita akan terus. Ini sudut ganda. Sudut double kan. So automatic daripada sini kita akan guna gandaan. Okey, sudut gandaan untuk cos. Iaitu awak tukar jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Okey, sambil-sambil tu awak tengok formula. Cikgu tak boleh nak share formula. Okey, sin x per 2 ni tak boleh nak buat apa-apa lah sebab dia memang dah single. Single trigo, tak boleh nak buat apa-apa. Okey, tak apa, biarkan. Cos kuasa 2 x akan kita tengok benda ni, cos kuasa 2 akan berada dalam formula identity. Betul tak?
cos kuasa 2x tambah sin kuasa 2x sama dengan 1. Hanya ada dekat identiti sahaja yang ada cos kuasa 2x ataupun sin kuasa 2x. Hanya ada pada identiti. So, kita adjust daripada identiti ni. Jadi, okey, singgalkan cos kuasa 2 dia akan jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2. So, awak tukarlah jadi 1 tolak sin kuasa 2x. Okey, 1 tolak sin kuasa 2x. Okey, kalau kita perasan kat sini per 2 ni mengganggu kita. Kalau ikutkan sepatutnya daripada awal-awal lagi kita hapuskan per 2. Okey, tak ada masalah lah. Awak nak guna direct, guna formula pun boleh. Nak hapuskan per 2 untuk step yang seterusnya pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi per 2 ni mengganggu kita. So, kita akan buang per 2 ni. Jadi, darabkan dengan kesemua ni. Darabkan dengan 2 lah. So, awak kembangkan semua, automatik per 2 akan hilang. Jadi, daripada sini kita akan dapat kuadratik trigonometri tapi tak ada C. Dia ada A, dia ada B, C tak ada, C kosong. Okey. So, sebelum kita nak membuat pemfaktoran, pastikan A dia positif. Okey, pastikan A dia positif lah. Biasakan A kena positif. Bila awak tukar A tu positif, di belakang sekali soal B pun, nilai B pun kena tukar. Kalau dia positif, dia akan jadi negatif. Kalau dia negatif, dia akan jadi positif. Kalau ada C pun sama, kena tukar juga. Jadi, awak nak guna kalkulator, guna EQN pun boleh, ataupun kita pemfaktoran cara tingkatan 2 pun boleh, tak ada masalah. Okey, tengok sin 2 sin kuasa 2x tolak sin. Okey, sin kuasa 2. Sin kuasa 1. Ataupun kalau awak rasa confused, ada huruf sin ni, so awak tukarlah jadi sin kuasa 2 ni jadi x kuasa 2. 2x kuasa 2. Yang ni sin x ni tukar jadi x. Jadi 2x kuasa 2 tolak x. Jadi terfaktorkan, keluarkan x lah. X, so dalam kurungan 2x tolak 1. Okey, jadi masa kita nak tulis balik tu, x ni awak gantikan dengan sin x. 2x ni awak gantikan 2 darab sin x. Ni tolak 1, ini pun tolak 1. Okey, so kita akan dapat 2 bracket lah. Kita akan selesaikan nilai x tu bracket demi bracket. Okey, tengok bracket pertama. Sin x sama dengan kosong. Jadi, kita ambil kalkulator, tekan shift sin kosong. So, dia memberi nilai sudut asas kosong darjah. So, kosong darjah ni akan berada dalam di atas paksi X tau. Paksi X. Di dalam kuadran pertama dengan kuadran yang kedua. Jadi, kalau kita nak tahu nilai X, untuk sukuan yang pertama, kita akan dapat kosong darjah sebab kita tak gerakkan anak panah lagi. So, dapat kosong darjah. Untuk yang ini, kuadran kedua, jadi kita gerakkan anak panah sampailah di sini. So, dia akan memberi nilai 180 darjah. Okey. Lepas tu, satu lagi kita tertinggal. Kita belum lagi pusing. Satu pusingan lengkap. Okey, so ini memberikan 360 darjah. Okey, ini jawapan 180 dan 360 untuk kurungan yang pertama saja tau. Kurungan yang kedua kita tak settle lagi. So, settle yang pertama kita pergi pada kurungan yang kedua. Okey, kurungan boleh ambil lagi kalkulator untuk cari sudut asas kenapa. Sebab 1 dengan 2 belum lagi dipindahkan. Jadi, awak pindahkan dulu 1 per 2. 1 negatif 1 dia akan pindahkan jadi 1. 2 dipindahkan dia akan jadi bahagi 2 lah. Jadi 1 per 2. Sekarang sebelah kanan kita dah jadi single sin. Barulah kita boleh ambil kalkulator untuk cari sudut asas ataupun sudut reference angle. Okey, so dapatlah 30 darjah. Mana stop? Okey, sekejap kenapa nak stop? Dah pukul 12. Okey. Okey. So 30 darjah ni kita akan berada, kita letakkan dalam kuadran pertama dengan kuadran kedua. Kenapa? Sebab sin ni adalah sin yang positif. So gerakkan anak panah. Kita gerakkan anak panah sehingga sentuh
sudut asas. 30 kat sini, so nilai dia 30 darjah. Untuk kuadran kedua, awak gerakkan sehingga sentuh sempadan 30 tu, dapatlah 150. Kita tergabungkan jawapan, so dapatlah jawapan dia ada berapa? 5 kan? Ada 5 jawapan. Okey, disebabkan masa kita dah pukul 12. Nak kena sambung lagi ke? Nanti akan datang? Okey. Cikgu diberitahu bengkel kita ni kita akan sambung lagi, akan diberitahulah bila masa. Jadi awak standby lah. Sebab kita dah jadi 2 jam. Kalau ikutkan cikgu nak sambung lagi. Ada lagi banyak lagi soalan cikgu nak bincangkan kat sini. Okey, ada cikgu Puan Zahara belum lagi, cikgu Rabaah pun belum lagi. Jadi kita akan bagi tahu kemudian lah tarikh yang seterusnya. Okey, tanya cikgu ucapkan kepada 87 orang. Okey, 87 orang yang hadir. Tamat sehingga pukul 12 12.05 tengah hari. Daripada awal pukul 10 tadi sehingga dah pukul 12. Okey, tanda cikgu ucapkan. Okey, nanti kita akan jumpa lagi ya. Okey, sebelum tu cikgu ada letak dekat chat. Awak boleh klik link tu dan awak tolong bagi respon. Boleh tak? Okey, buka chat awak, ada satu link. Nanti cikgu boleh present. Link yang latest tu. Okey. Sebelum live jangan live lagi. Klik dulu. Awak klik dulu dekat main team tu. Awak klik dulu kat situ. Okey, cuba awak klik kat situ. Faham ke, tak faham ke, perlu bantuan lagi ke? Oh, kat situ tak ada tak faham Sangat faham dan perlu bantuan. Cuba awak klik dekat situ nak tengok respon banyak ke arah mana. Bagi respon. Nanti cikgu tahulah kat mana cikgu perlu bantu lagi. Maknanya tajuk ni perlu ada bantuan lagi ke. Minta tolong klik. Okey, dah 51 orang respon. Okey, mana lagi? Okey.